Question number 3, for gaseous exchange, figure 3 shows oxygen dissociation curve for human hemoglobin at low and high partial pressure of carbon dioxide. So untuk soalan ni, dia nak tunjukkan macam mana hemoglobin. So hemoglobin punya affinity towards oxygen boleh bertukar. It changes depending on the partial pressure in the environment. So partial pressure tu, walaupun soalan ini merujuk kepada partial pressure of CO2, tapi dia nak gunakan partial pressure of CO2 tu untuk bagi tahu apakah keadaan untuk partial pressure of oxygen. For example, kalau ada high partial pressure of CO2, maksudnya dekat environment tersebut at the same time pun ada low partial pressure of oxygen. Sama juga kalau ada low partial pressure of CO2 dekat environment yang sama, at the same time akan ada high partial pressure of oxygen. So partial pressure of oxygen dan CO2 ni sentiasa bertentangan antara satu sama lain. So even though soalan itu specifically mention pasal partial pressure of CO2, tapi sebenarnya dia nak merujuk kepada partial pressure of oxygen. Kenapa? Sebab differences in the partial pressure of oxygen akan determine affinity of hemoglobin kepada oxygen. Iaitu apabila ada low partial pressure of oxygen, hemoglobin akan ada low affinity towards oxygen. So in contrast, bila ada high partial pressure of oxygen, affinity of hemoglobin kepada oxygen pun akan high. So, apakah significance of the affinity? So, when there is low affinity of hemoglobin kepada oxygen, dia akan menyebabkan hemoglobin untuk release oxygen tersebut. So, mana-mana oksihemoglobin akan dissociate menjadi oxygen dan juga hemoglobin. Sama juga, bila ada high affinity, hemoglobin akan ada tendency untuk bind with oxygen. Maksudnya akan ada formation of oksihemoglobin daripada hemoglobin yang akan bind dengan 4 oxygen molecules. So itu adalah kaitan antara affinity dengan partial pressure. So ingat, affinity of hemoglobin always changes depending on the partial pressure of oxygen. Cuma sometimes soalan akan relatekan partial pressure of oxygen dengan partial pressure of CO2. Iaitu apabila ada high partial pressure of CO2, maksudnya low partial pressure of oxygen. In contrast, kalau ada low partial pressure of CO2, at the same time there will be high partial pressure of oxygen. Next, keadaan partial pressure ni kita kena boleh kaitkan dengan dekat mana dalam badan kita, inside the human body, is most likely yang akan ada environment tersebut. So for example, yang first ni, dekat mana badan kita yang ada low partial pressure of oxygen tetapi at the same time ada high partial pressure of CO2? So jawapan dia adalah dekat tisu. Iaitu tisu akan buat cellular respiration yang akan menggunakan oksigen untuk produce ATP, at the same time akan release CO2 sebagai waste product. Sebab tu dekat tisu ada banyak CO2, iaitu high partial pressure of CO2, tetapi ada low oxygen, iaitu low partial pressure of oxygen, sebab ada proses cellular respiration. Next, at tisu juga awak kena boleh bezakan perbezaan antara partial pressure of oxygen dan CO2 dekat tisu yang exercise ataupun tisu yang resting. Iaitu untuk tisu yang resting, dia punya partial pressure of CO2 is lower than the partial pressure at tisu yang sedang exercise. Okay, tapi ingat kita compare antara tisu semasa exercise dengan tisu semasa resting. Iaitu between these two condition, semasa resting, tisu semasa resting tu in terms of partial pressure of CO2 dia lebih rendah ataupun ada lebih tinggi partial pressure of oxygen. Okay, kita nak compare dengan tisu yang sedang exercise. In contrast, kalau tisu yang exercise compare dengan tisu yang resting, dia ada higher partial pressure of CO2 ataupun lower partial pressure of oxygen compare dengan tisu yang sedang exercise. Next, oleh kerana dekat tisu semasa resting, dia punya partial pressure of oxygen is higher. This is why affinity of hemoglobin kepada oksigen dekat tisu yang sedang resting also higher. Compare dengan tisu yang sedang exercise,
oleh kerana dia ada lower affinity of oleh kerana dia ada lower partial pressure of oxygen, that's why dia pun ada lower affinity of hemoglobin kepada oksigen. Okay, so sekali lagi saya remind, sekarang kita sedang compare affinity dan juga partial pressure dekat tisu yang sedang resting ataupun exercise. Okay, so oleh kerana dekat tisu yang sedang resting, partial pressure of oxygen dia higher compare dengan tisu sedang exercise, so affinity of hemoglobin dekat situ pun lebih higher. Okay, so in contrast untuk exercise, so untuk tisu yang sedang exercise, dia ada lower partial pressure of oxygen compare dengan tisu yang resting, jadi affinity dia pun lower compare dengan affinity of hemoglobin kepada oksigen dekat tisu yang exercise pun lower compare dengan tisu yang sedang resting. Okay, so ini kita compare antara tisu apabila tisu dalam dua keadaan, iaitu dalam keadaan dia resting ataupun dalam keadaan dia exercise. So apakah signifikan dia? So bila kita compare dekat tisu yang resting dengan exercise, yang kita nampak less oxygen is released from hemoglobin dekat tisu yang resting compare dengan tisu yang exercise yang akan ada more oxygen released from the hemoglobin. Kenapa? Sebab tadi kita dah tengok less release sebab dia ada higher affinity. So dia still boleh bind dengan oksigen. Tapi kalau dekat tisu yang exercise, dia akan more hemoglobin kena release sebab affinity dia sudah menurun compare dengan hemoglobin dekat tisu yang sedang resting. Okay, so itu signifikan yang kita tengok perbezaan affinity compare dengan partial pressure. Sebab kita nak tengok berapa banyak oksigen akan kena release apabila oksihemoglobin sampai dekat tisu tersebut. Sama ada tisu itu resting ataupun tisu itu sedang exercise. Okay, so in conclusion, kita boleh cakap apabila oksihemoglobin sampai dekat tisu yang sedang resting, dia akan release less oxygen compare to apabila dia sampai dekat tisu yang sedang exercise, di mana dia akan release more oxygen. So the main reason for this is because of the differences in the affinity. Apa yang membezakan affinity pula is because of the partial pressure of oxygen ataupun partial pressure of CO2. Next, second condition tadi iaitu low partial pressure of CO2 tetapi high partial pressure of oxygen. Kalau ini generally kita cakap kita akan jumpa dekat kawasan lung ataupun alveolar space. So generally speaking, in the lung ataupun alveolar space, kalau kita compare dengan tisu, memang lung akan ada lower partial pressure of CO2 tetapi higher partial pressure of oxygen, dan menyebabkan generally hemoglobin ada higher affinity kepada oksigen. So tendency of hemoglobin lebih kepada untuk bind dengan oksigen daripada untuk release oksigen apabila hemoglobin itu berada dekat kawasan lung. All because of the higher partial pressure of oxygen present inside the environment. So itu 3 condition yang awak kena take note apabila soalan berkenaan dengan oxygen dissociation curve. Kita nak tengok apakah karakteristik of hemoglobin apabila dia berada dekat 3 kawasan berbeza ini, iaitu dekat lung di mana ada higher partial pressure for oxygen, lepas tu compare dekat tisu yang generally ada lower partial pressure of oxygen. Next, dekat tisu pula kita kena compare sama ada tisu itu resting ataupun exercise, sebab kita nak tengok between tisu resting and exercise dekat mana hemoglobin release lebih banyak oksigen. Okay, temanya dekat tisu memang akan release sebab generally tisu ada lower partial pressure. Hanya dekat lung saja akan ada binding sebab lung punya partial pressure of oxygen is very high, menyebabkan hemoglobin akan hanya bind saja. Dia tidak akan release. So back to the graph. Kat sini kita ada 2 graph, iaitu graph untuk low partial pressure of carbon dioxide dengan graph untuk high partial pressure of carbon dioxide. So macam saya kata tadi, dekat sini dia sebenarnya nak tunjukkan bahawa akan ada high partial pressure of oxygen yang membawa maksud higher affinity of hemoglobin kepada oksigen.
Untuk high partial pressure of CO2 pula, dia membawa maksud akan ada low partial pressure of oxygen. So, ada low affinity of hemoglobin towards oxygen. Next, kita tengok anak panah dia merujuk kepada at this particular area of the oxygen dissociation curve. So, area di sini iaitu lebih kurang area di sini, so merujuk kepada kawasan tisu di dalam badan kita dan bukannya dekat kawasan lung. Untuk lung pula, dia akan berada dekat kawasan sini. So sini adalah yang lebih merujuk kepada partial pressure yang akan ada dekat kawasan lung kita ataupun alveolar space. Next, ada satu lagi kawasan iaitu tisu semasa exercise, iaitu lebih kurang dekat sini. Okay, so make sure boleh identify 3 kawasan ini untuk semua oxygen dissociation curve, iaitu dekat mana partial pressure of oxygennya yang kita relatekan dengan badan kita iaitu dekat lung, satu lagi tisu semasa resting, dan the third one is tisu semasa exercise. Okay, so kita nampak partial pressure of oxygen paling tinggi dekat lung, sederhana dekat tisu semasa resting, paling rendah dekat tisu semasa exercise. Okay, and ni kita compare pula dengan dua graf tersebut, di mana graf yang dekat atas tu higher partial pressure of oxygen, tapi graf dekat bawah itu ada lower partial pressure of oxygen. Next, based on the graph, kita nampak untuk graf yang atas tersebut, at any point in the graph, tak kisah dekat point mana-mana pun dekat dalam graf ini, kalau kita compare mereka dekat partial pressure yang sama, for example, saya tengok dekat partial pressure 4 ini, kalau saya tarik anak panah sampai ke graf bawah ni dan juga graf yang atas ni, and then tarik lagi sampai ke y-axis untuk tengok berapakah percentage of oxygen yang berada dekat dalam hemoglobin ataupun percentage of oxyhemoglobin, yang kita nampak untuk graf yang atas, at partial pressure 4 ini, jumlah oksigen yang berada dalam hemoglobin adalah 60. Tetapi untuk graf yang bawah adalah lebih kurang 45. So, lower. So, maksudnya, at the same partial pressure, walaupun partial pressure itu sama, tetapi untuk graf yang di atas, yang environment dia ada low partial pressure of carbon dioxide, kita nampak jumlah oksigen yang berada dalam hemoglobin tu lebih banyak, iaitu 60. Compare dengan satu lagi graf lain yang berada dalam environment of higher partial pressure of CO2, yang kita nampak dia punya jumlah oksigen di dalam hemoglobin dia lebih rendah, iaitu 45. So itulah buktinya bahawa at high partial pressure of oxygen akan ada higher affinity of hemoglobin kepada oksigen. So oleh kerana in this environment affinity of hemoglobin tu kepada oksigen lebih tinggi, so hemoglobin akan release less oxygen. Buktinya ada 60. Tetapi untuk satu kawasan lain iaitu yang ada higher partial pressure of CO2, so dia ada lower affinity of hemoglobin kepada oksigen, so release more oksigen from hemoglobin. So sekarang tinggal 45 sahaja yang berada di dalam hemoglobin. Okay, so itu yang graf oxygen dissociation curve nak bagi tahu berapa banyak oksigen yang akan dissociate from the hemoglobin at different condition. Condition tu merujuk kepada partial pressure of oxygen ataupun partial pressure of CO2. Okay, next. The same explanation pun akan apply kalau soalan kata compare within the same graph. Katakan kita tengok graf yang atas sahaja antara 3 kawasan yang berbeza, iaitu antara lung dengan tisu semasa resting dengan tisu semasa exercise. Okay, so ingat graf ini kita boleh compare between the graph ataupun within the same graph, tetapi untuk 3 kawasan yang berbeza dekat badan kita. Yang tadi tu kita compare dekat kawasan yang sama, iaitu tisu semasa resting saja, tetapi kita compare between the graph. Okay, tetapi explanation dia masih sama. So for example, kita compare lung dengan tisu semasa resting. Yang kita nampak dekat kawasan lung, bila kita tarik
sampai ke graf and then ke y-axis, jumlah oksigen yang berada di dalam hemoglobin itu very high, iaitu maksimum dia adalah sebanyak 98. Lebih kurang lah based on the graph. So kena tengok graph tu baru kita tahu value dia berapa. Okay, so at lung kita nampak oksigen dalam hemoglobin very high, dia punya concentration dia compare dengan tisu semasa resting. So kalau saya tarik pada kawasan tisu pula, so lebih kurang 80 sahaja semasa tisu at rest. Okay, kalau compare dengan tisu semasa exercise, even lower, iaitu hanya lebih kurang 30 sahaja jumlah oksigen yang berada dekat dalam hemoglobin. Okay, so kat sini kita nampak even within the same graph, apabila compare dekat 3 different kawasan yang berbeza ini, kita boleh nampak perbezaan dari segi jumlah oksigen dekat dalam hemoglobin, iaitu paling tinggi dekat lung, second dekat tisu semasa resting, third paling rendah adalah tisu semasa exercise. Okay, so explanation dia masih sama. Kenapa tisu dekat kenapa dekat lung oksihemoglobin dia paling concentrated adalah sebab dekat lung tu paling tinggi partial pressure of oxygen. Paling tinggi partial pressure oxygen. So affinity pun akan paling tinggi dan kebanyakan hemoglobin akan bind dengan oksigen. So itu reason dia kenapa apabila hemoglobin sampai dekat kawasan lung, hemoglobin pergi bind dengan oksigen instead of dia pergi release oksigen. So in contrast, bila kita compare antara tisu yang resting dengan tisu yang exercise, kita pun nampak perbezaan, iaitu tisu yang resting akan ada lebih banyak percentage of oxygen compare dengan tisu yang exercise, iaitu lower percentage of oxygen. Kenapa? Sebab dekat tisu in general ada low partial pressure of oxygen. So in general pun kita akan bercakap pasal release of oxygen daripada hemoglobin, bukannya pasal binding. Binding itu lebih kepada lung. Sebab lung yang paling higher partial pressure yang akan promote binding. Tapi dekat tisu dia akan ada generally low partial pressure of oxygen, so dia akan promote release of oxygen instead of binding. Cuma kena bezakan release dekat resting dengan release dekat exercise. Release dekat resting is less compare dengan release dekat exercise. Sebab kalau kita compare antara resting dengan exercise, resting ada higher partial pressure of oxygen compare dengan exercise yang ada lower partial pressure of oxygen. Okay? So this is why dekat tisu semasa resting, jumlah oksigen yang berada dalam hemoglobin lebih tinggi daripada jumlah oksigen yang berada dekat dalam hemoglobin kalau dekat tisu yang sedang exercise. So overall, explanation tetap sama, iaitu in terms of affinity yang influenced by partial pressure of oxygen ataupun CO2. Kalau higher partial pressure of oxygen, higher affinity, oxygen akan bind dengan hemoglobin. Lower affinity, oxygen akan release daripada hemoglobin. Itu secara general. Tapi kalau spesifik kepada tisu, dekat tisu antara resting dengan exercise, more oxygen is released from hemoglobin dekat tisu yang exercise compare dengan tisu yang resting. Sebab tisu yang exercise lebih kurang oksigennya, okay? Less partial pressure of oxygen sebab tisu exercise memerlukan lebih banyak oksigen untuk buat ATP compare dengan tisu yang resting. Tisu resting still guna oksigen, cuma kurang daripada tisu yang sedang exercise. Sebab extra energy itu diperlukan untuk buat aktiviti semasa exercising. Okay, question number 1. From the graph, find percentage of oxygen saturation of hemoglobin at high partial pressure of carbon dioxide. So, dia merujuk kepada at this specific point untuk this specific point untuk high partial pressure of carbon dioxide. So kamu just perlu tarik sampailah ke y-axis, iaitu lebih kurang 65. Bukan 65, lebih kurang 70%.
Yang penting kena tengok graf yang dibagi. So value tu jangan hafal. Kita boleh dapat daripada graf yang dibagi dekat dalam soalan. Next question. State the shape of the oxygen dissociation curve at low partial pressure of carbon dioxide and explain briefly its relationship with hemoglobin ability to transport oxygen from lung to the respiring tissue. So first shape dahulu. So tak kisahlah dekat low partial pressure ke, dekat high partial pressure of carbon dioxide ke, both graph shape dia sama, iaitu logistic ataupun sigmoid. Ataupun S shape pun boleh, sebab dia specifically cakap shape kan. So sebenarnya better jawab S shape lah ataupun sigmoid curve. So itu untuk oxygen dissociation curve. Tak kisahlah low partial pressure ke, high partial pressure of CO2 ke, asalkan dia oxygen dissociation curve, dia punya shape mesti sigmoid ataupun S shape. Next part of the question, dia kata compare between transport of oxygen dekat kawasan lung dan juga kawasan respiring tissue in terms of hemoglobin punya ability. So yang ini yang kita kena relate dengan affinity of the hemoglobin kepada oxygen at these two different location inside our body. Iaitu in lung akan ada high partial pressure of oxygen ataupun low partial pressure of CO2. So because of this condition, hemoglobin has high affinity towards oxygen. Sila cakap hemoglobin tu yang ada high affinity, bukannya oksigen yang ada affinity. Ingat protein sahaja yang boleh ada affinity. So hemoglobin tu adalah protein. So hemoglobin yang ada high affinity kepada oksigen, sebab dekat lung itu ada high partial pressure of oxygen. Next, bagi tahu dekat respiring tissue pula, iaitu ada low partial pressure of oxygen. So because of the low partial pressure of oxygen, affinity of hemoglobin kepada oxygen pun akan become low, menyebabkan hemoglobin akan release oxygen to the tissue. So this is how hemoglobin boleh terlibat dalam transport of oxygen in our blood. So apabila hemoglobin yang berada dalam red blood cell sampai dekat area lung, dia pergi ambil oksigen, dia akan bind oksigen. Tapi apabila dia sampai dekat kawasan tisu pula, dia akan pergi release oksigen. So kasih kita nampak the importance of the different in characteristic of the affinity. Okay, so kita tak nak hemoglobin itu dia hanya boleh bind saja ataupun boleh release saja. Kita nak dia boleh buat dua-dua, sebab dia adalah orang yang sama tapi kena pergi dua tempat. So dia mesti boleh pergi dekat lung untuk ambil, tetapi apabila sampai dekat tisu dia kena buang oksigen tersebut. Okay, so itulah significant of the different affinity of hemoglobin in different partial pressure of oxygen. Last question, suggest why high partial pressure of carbon dioxide, apabila banyak carbon dioxide, blood pH akan become lebih rendah daripada normal. So ini kamu kena kaitkan dengan transport of CO2 in the blood. Apakah kaitan transport of CO2 kepada blood pH? Iaitu ini berkaitan dengan formation of carbonic acid. Iaitu CO2 akan combine dengan water, catalyzed by enzyme carbonic anhydrase akan membentuk carbonic acid. Carbonic acid ni akan spontaneously dissociate menjadi proton dan juga hydrogen carbonate ion. So proton inilah yang akan responsible menjadikan, yang boleh mengubah acidity of the blood. Okay, ataupun akan change blood pH. Iaitu semakin banyak H+, dia akan menyebabkan kita punya blood semakin acidic. So lower than normal tu maksudnya semakin acidic lah kan. Iaitu higher concentration of H+. So daripada mana H+ tu datang? Daripada CO2 yang asalnya. Okay, that's why pentingnya H+ yang release from the carbonic acid, kita tak boleh simply biar dia dissolve in the blood plasma, sebab dia akan change the blood pH, iaitu towards more acidic. Kita tak nak blood kita become too acidic compared to normal, sebab it can cause denaturation of protein, especially hemoglobin. Nanti hemoglobin itu tak boleh nak transfer oksigen sebab dia sudah denature. Okay, so itu importance of kenapa hemoglobin perlu bind dengan H+ untuk jadi hemoglobinic acid, untuk prevent H+ itu daripada dissolving in the plasma dan causes the blood to become acidic.